Cikgu-cikgu dan kawan-kawan boleh gunakan video ini sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran tentang pelaburan selain sebagai sokongan pengayaan bagi topik-topik berikut. Dalam siri kisah pasal duit, kita pernah bincang macam mana kita perlu simpan duit apabila kita menerima wang atau gaji. Kita sudah menjelajah aspek bajet untuk menyediakan diri kita untuk situasi luar kawal. Tapi, adakah kita cuma boleh menghasilkan wang dengan gaji saja? Macam mana caranya nak pelbagaikan pendapatan dan meningkatkan kekayaan? Jawapannya adalah melalui pelaburan. Tapi, kenapa kita perlu melabur? Pertama, pelaburan boleh membantu menangani kenaikan inflasi. Inflasi merujuk kepada nilai duit yang semakin berkurangan saban tahun. Contohnya, teo panas 10 tahun dahulu 50 sen je. Sekarang teo panas pun dah RM1. Jika anda melabur RM10,000 sekarang yang membawa 10% pulangan setiap tahun, lepas 10 tahun, duit anda akan mengembang kepada lebih daripada RM25,000. Harga barang makin naik, tapi kita ada wang untuk dibelanjakan 10 tahun akan datang. Best kan? Seperti yang dinyatakan tadi, mungkin kita selalu fikir hanya kerja sahaja yang akan menjana pendapatan. Betul juga. Pendapatan ini dipanggil pendapatan aktif. Dengan pelaburan, kita boleh menambah pendapatan melalui pendapatan pasif. Kalau RM50,000 dilaburkan dengan pulangan 10% tahun seterusnya, pulangan yang diterima adalah RM5,000 tanpa perlu melakukan sebarang kerja tambahan atau lebih masa. Itulah manfaat pelaburan. Bila kita bersembang pasal pelaburan, kita selalu jumpa pelaburan yang biasa kita dengar macam saham, hartanah, emas dan tukaran mata wang asing. Kali ini kita akan sentuh pelaburan yang boleh dikatakan moden yang popular pada zaman sekarang. Pelaburan digital yang paling terkenal adalah cryptocurrency atau aset digital kripto. Untuk memudahkan fahaman semua, kripto adalah jenis mata wang. Seperti mana yang kita tahu, mata wang fizikal ada banyak. Mata wang Malaysia dipanggil ringgit, mata wang Amerika Syarikat dipanggil US dollar. Dalam kripto, ada juga mata wang yang berbeza seperti Bitcoin, Stellar, Litecoin, Ethereum dan sebagainya. Setiap transaksi aset digital kripto adalah sulit supaya data yang ada tidak dapat dibaca atau dipintas oleh mana-mana pihak ketiga. Ciri keselamatan yang tinggi ini menyebabkan aset digital kripto sukar untuk dimanipulasi. Setakat ini di Malaysia, hanya 3 platform kripto yang disahkan oleh Suruhanjaya Security iaitu Luno, Synergy dan Tokenize. Jadi, untuk melabur dalam dunia kripto, anda boleh membuka akaun antara 3 platform tersebut dan prosesnya adalah amat mudah. Jangan lupa untuk ambil langkah berhati-hati dan mendapatkan seberapa banyak maklumat lengkap sebelum terjun dalam dunia pelaburan. Salah satu kemahiran dalam pelaburan ialah memahami graf saham dan menyemak trend. Kita ambil contoh mudah, saham Facebook. Pada awal Februari 2022, Meta mencatatkan kerugian lebih 200 bilion US dollar disebabkan 1 hingga 2 juta akaun baharu Facebook tidak dicipta dalam sehari dan ramai pengguna sekarang telah pindah ke TikTok dan platform lain. Trend graf menurun ini menunjukkan nilai saham Facebook ini juga menurun. Ada pelabur yang akan mengambil peluang ini untuk melepaskan saham mereka. Tapi tak dapatlah untung kerana nilai jual mungkin lebih rendah daripada nilai sewaktu saham dibeli. Pelbagai faktor boleh mempengaruhi harga dan pasaran saham seperti bencana alam, keadaan ekonomi, politik dan sebagainya. Apabila pandemik COVID-19 berlaku, industri pelancongan terjejas teruk. Tetapi, industri makanan untung tinggi dengan meningkatnya permintaan melalui khidmat penghantaran. Kita perlu ingat bahawa pelaburan ini tak lari daripada risiko untuk mengalami kerugian. Ingat, kalau nak melabur dalam kripto, sentiasa rujuk kepada platform yang telah disahkan oleh Suruhanjaya Security. Selain itu, janganlah mudah terpengaruh dengan ajakan rakan-rakan yang terlalu gairah untuk melabur. Nilai dulu kemampuan dan kesediaan untuk melabur. Tanya diri sendiri dan buat keputusan yang bertanggungjawab. Hanya gunakan duit modal yang sanggup dileburkan 100%.
Tak ada pelaburan yang akan memberi keuntungan tanpa risiko kerugian. Tak rugi kalau kita ambil inisiatif untuk faham struktur pelaburan ni sejak awal. Taklah nanti dah sedia secara kewangan baru nak belajar. Ilmu dah ada, mindset dah betul. Barulah kita jadi pelabur yang bijak.